Saya tengok kalau buat kereta import lain harga dia, sebab dia technical sikit, sebab wiring dia semua technical sikit. Saya kata kalau macam tu senanglah anak-anak ni kalau keluar besok buka bisnes sendiri, buka bisnes semburan cat contoh kan. Saya kata senang lah, saya kata. Dia kata ustaz dah cakap macam tu, kenapa pula? Kebanyakan mereka, anak-anak kita hari ni bila keluar daripada pusat kemahiran ni, dia kata apa? Kerja pasar raya lagi senang, kerja DIY lagi senang, kerja speedmart lagi senang, dapat gaji bulan-bulan. Yang ni leceh, susah. Sebab generasi anak zaman now dia tak nak susah. Saya baru cerita pagi tadi, anak-anak tak nak belajar sebab apa? Sebab nak buat Grab, nak buat Food Panda. Senang ke? Senang, tapi dapat duit sikit dah. Senang dapat duit tapi tak banyak. Sekarang orang berlumba-lumba buat Grab Food Panda. Bayaran mahal ke? Tak semahal dulu. Yang mahal waktu bila? Waktu PKP dulu. Sebab semua orang tak boleh keluar, semua permintaan tinggi. Realitinya anak kita kena tahu, buat delivery hari ni tidak semewah dulu. Malahan ada yang daripada kampung semua pergi ke bandar untuk buat Grab Food Panda, buat delivery. Pergi ke bandar, pergi ke pekan, persaingan sampai ada jadual. Orang ni boleh hantar hari ni je, orang ni boleh hantar hari Isnin, hari Rabu dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang berusaha, Tuan Muhammad Syazwan bin Seun, pengerusi Biro Pendidikan Mukah. Yang dihormati Tuan Haji Bahrun bin Othman, Pegawai Pendidikan Daerah Mukah. Yang berusaha Encik Doni bin Dahlan, Pengetua SMK Three Rivers. Encik Tan Rapijan bin Haji Serakawi, Focal Person PPD Mukah, pengetua-pengetua dan guru besar, guru besar, seluruh ahli jawatankuasa PABG, guru-guru, ibu bapa yang dikasihi sekalian. Syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana saya pun tak sangka petang ni saya datang di tempat yang sama dengan audiens yang berbeza. Alhamdulillah. Tadi ada yang marah bila saya masuk tadi sebab dia tak sempat ready kamera. Jadi saya dah masuk tepi dia kan. Tapi tak apalah, tapi tak apalah. Hari ini dapat kita berjumpa depan-depan. Siapa sangka kan, itu saya datang ke Mukah. Sahabat saya Alfonsus bin Lam, kawan sama study dengan saya dulu, dia arrangekan booking daripada bulan 5 ke bulan 6 tahun lepas. Akhirnya dapat tahun ni. Alhamdulillah. Seronok saya datang pagi tadi, dah datang nasi lemaknya sedap. Harapnya petang ni menunya lain lah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan adalah tajuk isu-isu semasa kan. Jadi kena sabar. Saya dengar ceramah Samsul Bat ni, bak kata orang, saya datang ni daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dan bak kata orang berbudi kita berbahasa. Dah dijual pantun kenalah saya jawab. Itu yang saya jawab kan. Hari ini berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada petang ini membicarakan tentang isu semasa hari ini, mendidik anak-anak zaman now. Mendidik anak zaman now. Dia tak nak sebut zaman sekarang, orang Mukah tak faham sekarang. Mukah dia faham now aja. Oh now, dia kata cakaplah now, sekarang tak faham. Now faham.
Macam sebut kan, baru-baru ni kes COVID-19 makin meningkat. Tengok semua tak faham COVID-19. Kan baru faham tu. Nampak kan. Jadi macam itulah orang Mekah sekarang ni dah upgrade. Dia tak main lah cakap-cakapnya tu, nenam. Jadi budak-budak sekarang memang berbeza dengan dahulu. Cabarannya berbeza. Dulu kita zaman televisyen pun susah dulu. Kalau buka TV pun pukul 5 petang baru mula siaran. Sampailah malam sebelum pukul 11 biasanya dah habis. Pukul 12 dah lagu negaraku. Kalau kita buka TV awal kita nampak atau nampak jam. Macam tu je. Sekarang anak-anak kita buka-buka aja memang ada TV, 24 jam TV sekarang ni. Kan betul. Zaman dah berubah. Dulu semua orang dengar ceramah macam ni. Sekarang orang dengar ceramah macam ni. Nampak tu, istiqomah ada pegang telefon. Macam itulah zaman sekarang dah berubah, janganlah turun, naik boleh. Asal turun pula? Contohnya. Yang mana zaman dah berubah. Anak-anak dulu nak pesan anak-anak ni, mama nak keluar ni, jaga rumah baik-baik. Sekarang buat apa tu kat rumah? Semua zaman dah berubah. Zaman teknologi, dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Menurut Kenichi Omai daripada Jepun, dia kata apa? Sudah tidak ada lagi batasan-batasan sempadan yang dapat secara fizikal yang dapat memisahkan manusia. Itu saya ada sebut sikit pagi tadi lah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai. Buat rumah besar-besar, anak seorang-seorang keluar pada rumah. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal hari ini. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Sesama burung. Penyakit kaki, kuku, tangan dan mulut. Dah habis dah nama penyakit ni. Sampaikan tangan, kaki, kuku, mulut pun jadi penyakit. Nampak tak? Influenza apa semua macam-macam penyakit dah. Kita pun jadi takut kadang-kadang. Kan? Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Dulu kita berkawan macam mana? Tak sama dengan anak-anak kita berkawan. Kita dulu berkawan, kawan sejati sampai marah. Kau ada masalah, kenapa tak cakap dengan aku? Apa masalah kau? Tak ada duit, cakap aja. Ini semua dunia je. Berapa kau nak pakai? 2,000. Nah, ambil 100. Maknanya dia penting, dia tolong pun tetap tolong. Sekarang lari terus, kawan susah terus lari. Sekarang nampak tak? Teman sejati makin tak ada. Belajar semakin tinggi, adab semakin rendah. Adab. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Senang je nak kutuk-kutuk orang. Tadi pun saya maafkan. Siapa yang kutuk-kutuk saya tadi, saya maafkan. Saya dengar tadi tingginya. Saya dengar tadi. Bandingkan dengan Cik Doni, memanglah saya tinggi lagi. Bila saya naik atas pentas, kutuk lagi. Dalam TV nampak tua macam. Itu pun saya maafkan. Itu belum komen lagi, kan? Belum komen lagi. Jadi macam itulah. Dunia semakin canggih sekarang. Itu sebab anak-anak kita pun terdedah. Dulu kita nak kawal. Itu sebabnya ada orang kata zaman teknologi maklumat ni, ada orang nak sekat anak je daripada teknologi. Tak boleh. Sebab Nabi Muhammad SAW, Prophet Muhammad, kepada non-Muslim yang risau ceramah saya international. Yang bukan Islam, walaupun saya ambil kata-kata Prophet Muhammad, you all pun boleh ambil, jangan risau. Jangan risau, no problem. Saya ceramah saya international. Hari tu ada orang tegur saya dekat airport. Saya lebat kan? Selalu tengok ceramah ustaz. Tapi saya Kristian ustaz. Oh ya ke? Bila nak masuk Islam? Nantilah. Saya gurau je. Saya guraukan dia.
Maknanya yang bukan Islam, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua tengok ceramah saya. Terima kasih banyaklah atas support kan. Tak, maksud saya kata tadi, sebab dunia tanpa sepadan. Kita sekat anak kita. Dia ibarat macam anak kita menayung sampan. Kita ajar anak menayung sampan. Sebabkan kita tak nak anak kita ni terjejas dengan teknologi, disebabkan air yang laju dan sebagainya, kita pun bina empangan. Kita bina empangan, kita sekat, buat tembok besar, buat empangan. Macam empangan bakun tu lah. Kita buat empangan supaya tak nak air yang besar ni datang. Tetapi yang kita tak sedar adalah teknologi maklumat hari ni tak macam dulu. Dia bukannya boleh disekat-sekat. Dulu kalau orang nak bagi tahu maklumat, buka surat khabar, newspaper. Sekarang tak ada. Semua maklumat di hujung jari sekarang. Orang dah tak baca surat khabar. TV pun orang tak tengok dah sekarang ni. Orang tengok melalui phone, tablet, peranti-peranti, gadget. Sekarang ni orang tengok TV, tengok Netflix pun tengok dekat phone saja. Tengok YouTube di phone saja. Sekarang ni video call sebab tak percaya suami betul-betul ceramah di Mukah ke tidak. Betul ke tidak? Contoh lah kan. Abang ni betul ke dengan ceramah Samsul Debat ni? Semua betul. Terpaksa tunjuk Samsul Debat tengah jalan masuk dekat dalam. Contoh terpaksa. Sekarang ni zaman dah berubah. Jadi kalau kita bina empangan tadi, kita tak sedar teknologi tadi datang, dia hampas tembok, hempas. Akhirnya tembok yang kita bina tadi retak, dan bila dia pecah, air yang besar terus melanda kita. Bukan hanya anak-anak, dengan kita-kita sekali hanyut, tak boleh buat apa. Itu sebabnya yang paling penting sekali adalah bimbingan anak-anak kita. Bimbingan. Anak-anak kita ni perlu diberikan satu guidance. Itu baru orang Mekah faham. Bimbingan dia tak faham. Berikan guidance, bimbingan. Kena ada disiplin. Pagi tadi saya share, kenanya ada apa disebut sebagai satu proses yang panjang. Bukan tiba-tiba nak berjaya. Kena sabar. Kena ada komitmen, kena ada fokus, kena ada disiplin. Dan yang last sekali, kena ada apa disebut sebagai keberterusan, konsistensi. Kemudian dalam mendidik anak-anak kita, ada 5 perkara yang kita kena pandang. Pertama, sabar. Didik anak kena sabar banyak. Zaman dia tak sama dengan zaman kita. Zaman dulu, kalau mak ayah marah anak-anak jangan keluar, kita pun tak keluar. Duduk rumah. Tolong mak, tolong. Buang sampah. Basuh, cuci, buat. Tetapi zaman sekarang, cuci, basuh, nantilah, kejap, nanti, alah, malaslah, macam-macam. Zaman dah berubah. Itu sebabnya kita kena tengok sabar. Kedua, syukur. Syukur banyak-banyak. Kita ada keluarga untuk kita jaga. Kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak. Syukur sangat-sangat. Ada orang tu kahwin 20 tahun, 30 tahun belum ada anak. Ambil anak angkat, pun syukur sebab ada anak angkat. Ada orang rezeki dia cepat kahwin. Muda-muda dah kahwin. Ada orang tu lambat kahwin. Dia tengok jambatan dia pendek ke jambatan dia panjang. Jambatan pendek cepat kahwin, jambatan panjang lambat kahwin. Sebab Tuhan bagi dia jodoh yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, sebab Tuhan bagi dia peluang untuk jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Ada orang tu jambatan dia dah pendek, banyak kali pula tu. Itu pun rezeki. Ada lelaki yang kahwin lebih, jangan marah. Ini contoh. Ya? Jadi makna kata semua rezeki yang berbeza-beza. So syukur, ada suami syukur, ada isteri syukur, ada anak syukur. Kadang-kadang di Mekah ni saya dengar anaknya ramai-ramai. Saya tak tahulah ya ke tidak. Ramai anaknya. Kan? Ramai anak dia. Dalam badan balik kerja tu 12 anak. Macam tu lah. Tu balik kerja tu belum betul-betul lagi. Kalau tu baru gurau-gurau aja. Kalau sungguh-sungguh baru 30 anaknya. Itu baru main-main aja macam tu. 12 anak. Sampai lupa dah nama anak siapa. Siapa nama kau? Kan? Kau bukan anak jiran sebelah ke? Marah anak tu. Rezeki. Anak ni pun rezeki, kena syukur. Ya? Suami tak handsome, syukur, tak apa. Ya? Muka tak handsome, boleh hijaz. Isteri muka tak lawa, boleh hijaz, tak apa.
Biarlah suami tidak setampan Fatah Amin dan juga Aaron Aziz, walaupun isteri tidak secantik Luna Maya Maya Karim. Syukur sebab tutup lampu sama. Dia tak ada menyala muka dia. Tutup lampu, menyala muka tak ada kan? Tutup lampu gelap, raba-raba terasa, sudah selesai, habis cerita. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Didik anak ni, penat didik anak ni, tapi hikmahnya satu hari anak-anak berjaya. Percaya pada hikmah. Aku ni penat-penat dia dapat apa lah? Memang tak dapat apa, dapat duit ke? Tak dapat. Tapi kemungkinan anak-anak kita berjaya, dia tak lupa nak berbakti, nak jaga mak ayahnya bila dah tua. Hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Maknanya percaya pada hikmah. Buat baik akan dibalas baik, jangan risau. Buat baik pada anak-anak lebih diutamakan berbanding buat baik pada orang lain. Buat baik pada keluarga kita dulu. Macam saya lah, kalau saya tolong orang sana sini tapi keluarga saya tak tolong, ceritanya tak baik juga. Betul tak? Tolong keluarga kita dulu. Itu hikmah. Keempat, redha. Apa maksud redha ni? Pada yang non-Muslim pun boleh ambil konsep redha ni. Redha ni, kita terima apa yang Tuhan bagi dekat kita dengan rasa yang ikhlas. Jangan kita terima, dia terima tapi hati sakit. Dia tak apalah nak buat macam mana, terima je lah. Itu hati sakit. Tapi terima dengan hati ikhlas. Tuhan bagi anak kita tak pandai sangat akademik, tak apa, sabar. Mungkin anak kita tak pandai akademik, tapi dia mungkin bagus dalam kemahiran. Jadi dia tengok je aircon tu dah tahu ni on, tu tak on. Itu tak payah belajar kalau nak tahu macam tu. Maksudnya dia tahu nak repair aircon macam mana, ni apa masalahnya, tengok enjin kereta macam mana. Sebab saya tunjuk contoh, saya tunjuk contoh. Kemahiran ni kita nampak macam simple aja. Contohlah kereta kita, kar. Baru faham. Nak teruk betul orang muka ni. Orang putih je. Okey, kereta ni kalau kita hantar cat dekat kedai, berapa sekarang harga? Hantar cat kereta. Satu kereta berapa? Berapa? 3,000 ke 5,000. Tengok warna metalik ke biasa ke tak. 3,000 ke 5,000. Saya hantar dekat IKBN, Institut Kemahiran Kemahiran Teknologi Belia Negara, IKTBN. Saya hantar kat sana. Yang ambil sijil semburan cat ni, kos cat untuk satu kereta berdalam 1,000 lebih sikit je. 10 orang buat satu kereta. Maknanya kalau dia buka bisnes dekat luar, dia boleh untung satu kereta dalam 2-3 ribu. Itu belum luar dalam, itu luar saja. Kalau buat luar dalam lagi besar untung dia. Saya tengok kalau buat kereta import lain harga dia, sebab dia technical sikit, sebab wiring dia semua technical sikit. Saya kata kalau macam tu senanglah anak-anak ni kalau keluar besok buka bisnes sendiri. Buka bisnes semburan cat. Contoh kan? Saya kata senang lah, saya kata. Dia kata ustaz yang cakap macam tu, kenapa pula? Kebanyakan mereka, anak-anak kita hari ni bila keluar daripada pusat kemahiran ni, dia kata apa? Kerja pasar raya lagi senang, kerja DIY lagi senang, kerja speedmart lagi senang, dapat gaji bulan-bulan. Yang ni leceh, susah. Sebab generasi anak zaman now dia tak nak susah. Saya baru cerita pagi tadi, anak-anak tak nak belajar sebab apa? Sebab nak buat Grab, nak buat Food Panda. Senang ke? Senang, tapi dapat duit sikit dah. Senang dapat duit tapi tak banyak. Sekarang orang berlumba-lumba buat Grab Food Panda. Bayaran mahal ke? Tak semahal dulu. Yang mahal waktu bila? Waktu PKP dulu. Sebab semua orang tak boleh keluar, semua permintaan tinggi. Realitinya anak kita kena tahu, buat delivery hari ni tidak semewah dulu. Malahan ada yang daripada kampung semua pergi ke bandar untuk buat Grab Food Panda, buat delivery. Pergi ke bandar, pergi ke pekan, persaingan sampai ada jadual. Orang ni boleh hantar hari ni je, orang ni boleh hantar hari Isnin, hari Rabu dengan hari Sabtu saja. Ada orang minta tolong, boleh tak aku ganti kau, bagi pakai akaun kawan supaya dia dapat cover. Sekarang tak macam dulu.
Kata budak-budak, ada sekali tu saya pergi dekat Ion di Seremban, budak tu pakai baju Grab nak ambil gambar dengan saya. Oh, sekarang okey tak? Teruklah ustaz tu. Dulu kami ni lah dia unsung heroes. Oh, itu faham kan? Hero yang tidak didendangkan. Tapi sekarang kami teruk dah lah, tips rendah. Kadang-kadang dah sampai rumah orang tu tak nak terima pula. Orang tu reject. So kena cut, penalty pula. Tolak bayaran hari tu. Jadi makna tidak semudah yang disangkakan. Itu sebabnya hari ni redha dengan ujian. Dan yang kelima, ikhlas dalam mendidik anak. Kita bukan didik anak sebab kita nak kaya. Kita bukan didik anak sebab kita nak senang. Kita nak didik anak sebab nak duit. Tak. Kita ikhlaskan didik anak kita supaya anak kita boleh berjaya dalam hidup dia. Bila kita niat untuk buat baik, dia akan datang sendiri pada kita. Itu sebabnya kalau kita tengok anak-anak hari ini mendidik ni maksudnya menjaga, memelihara, melatih, mengajar dan sebagainya. Anak pula baka yang diturunkan oleh ibu dan bapanya, keturunan yang kedua dan keturunan seterusnya. Zaman now pula ada merupakan keadaan anak-anak zaman sekarang. Dalam mendidik anak, apa isu hari ini? Banyak. Sebenarnya saya tengok dekat dalam media sosial, ada seorang budak, bukan budak lah, dalam umur dalam 20-an, 30-an macam tu jalan, nampak ayahnya tengah layan cucu tengah duduk menyengkung ni, dia boleh sepak ayahnya tu, terbalik ayahnya. Apa komen? Komen kita lah bila nampak tu sebagai netizen. Kita nampak video tu, apa komen kita? Kita cakap apa? Contoh apa dia? Komen kita. Kurang ajar. Ada yang cakap biadab. Ada yang cakap neraka lah tempat kau. Contohnya terus neraka aja kan. Tapi soalan daripada bapa saudara saya, Pak Ngah saya di Perak, dia cakap apa? Soalan yang patut ditanya, siapa yang ngajar anak jadi kurang ajar? Dia bukan tiba-tiba jadi kurang ajar. Dia jadi macam tu sebab punca dari segi kemanjaan, kesilapan demi kesilapan yang dibiarkan oleh kedua ibu bapanya, menyebabkan anak jadi sedemikian rupa. Itu sebabnya kita bercerita tentang adab. Adab. Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Prophet Muhammad tegurlah, adabkan anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, sayang Nabi. Yang kedua, sayang ahli keluarga Nabi. Ketiga, dengan Quran. Quran ni maksudnya didikkan. Didik dengan adab. Kata Imam Malik, you all boleh ambil. Pada yang bukan Islam pun boleh ambil. Imam Malik kata apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Anak kita kalau bodoh sekalipun, tapi kalau duduk di rumah dia tidak menyakitkan hati ibu bapanya, masih okey. Betul tak? Tidaklah bodoh, menyakitkan hati pula, mati lagi baik. Dalam bahasa Jawa tu, cilik-cilik kalau motor was kedinya sekorang, kata. Tak betul, tidak bercakap dengan bantai je. Kecil-kecil tak nak mampus, dah besar menyusahkan orang, katanya. Kalau aku tahu kecil aku picit, aku bagi mati. Betul tak? Punya susahnya mak mendukung anak baby ni dalam pantang. Ya Allah, pakai barut ni, tak tahulah orang Mekah pakai barut ke tak, masa pantang tu ikat dekat tiang rumah tu, pusing biar ketat perut. Budak sekarang mana ada pantang-pantang, mengada-ngada, makan suplemen je. Orang dulu-dulu untuk tu kan pantang jaga, letak macam-macam daun atas kepala ni. Orang dulu tu sebab nak ajar tentang adab. Makan bukan sembarang makan waktu pantang. Dulu jaga anak macam mana, didik anak daripada lahir lagi. Kalau baby nak menyusu, macam ni susu anak. Bangun tengah-tengah malam, marah suami, menggangkang nak tidur. Marah suami, tidur. Budak sekarang pemalas, susukan anak pun tidur je. Merangkak budak tu cari susu. Teruk betul mak-mak sekarang. Macam mana badan tu tak cantik? Memang tak cantik badannya. Tu buat orang tua-tua dulu-dulu sampai umur 70-80 tahun sehat lagi boleh berkebun. Sekarang umur 14 pantang pun tak jaga.
Tu yang barut tu ikat dekat tiang tu, panjang berapa meter kain tu. Pusing. Betul. Gelak kau ya. Betul. Dulu beza. Didik anak daripada awal. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kata orang dulu, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, sebab tak ada yang salin. Saya ulang balik. Oh, ada yang salin, dia ada. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Ya. Katalah saya dengan Tuan Syazwan ni, dengan Tuan Haji Baharun, dengan Cik Doni, kita duduk sekali makan laksa Sarawak. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba lalu anak dara tepi meja, lalu tumpang lalu Abang Haji, terangkat songkok Haji Baharun. Anak siapa tu? Kita tanya anak siapa, sebab apa? Sebab adab, akhlak. Sopan santun anak Melayu. Dia kata kan, hujung tu, anak siapa? Dia tanya anak siapa? Anak siapa tanya? Orang tak tanya dia belajar kat mana, orang tanya dia sekolah ke tidak. Soalan pertama, anak siapa tu? Sebab baik. Kita tengah duduk ni, orang tua tengah duduk, budak kecil umur 5-6 tahun. Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat? Pakcik nak makan ubat ke belum? Ya Allah, baiknya budak ni. Dulu ada budak macam tu. Sekarang, dulu kalau ada orang tua datang rumah nak jumpa dengan mak, Assalamualaikum. Salam. Ya, mak ada nak jemput kenduri, dia nak jemput kenduri. Mak ada, kejap pakcik, pakcik duduk dulu, tutup TV, pergi dapur. Mak, jangan lama sangat, cerita tengah sedap ni. Kita pun tunggu, alah lamanya lah orang tua ni. Dulu macam tu kan. Sekarang mak ada, ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah ikut belakang. Ketuk-ketuk dah rumah India mana pula salah rumah. Kena kira balik semula. Dulu dengan sekarang beza. Dulu Along panggil Samsul, berlari. Ya mak, ada apa mak? Ni tuan beli barang mak ni. Ni hang beli apa? Tepung apa semua, lepas tu beli gula apa semua. Oh, pergi beli. Yalah. Jalan kaki. Pergi beli. Sekarang Along. Along. Bangun pun tidak. Along. Iya. Telefon lagi. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali dah, jalan atas air. Jalan kat sungai apa tu, yang dekat tepi apa tempat yang kita makan nasi ayam dekat tepi sungai tu nama? Batang Mukah. Dia berjalan tersengat Batang Mukah. Tarah wali dah anak aku. Kalau zikir, masalah main game. Tak main game. Tu masalah dia hari ini. Kata Imam Malik juga, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Apa hal pula tu? Kenderaan yang tangkas bukan maksudnya kereta apa yang kita naik. Kenderaan yang tangkas maksudnya akal fikiran yang cerdas. Rumah yang lapang bukannya rumah banglo. Maksud rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Pakaian yang cantik bukannya baju yang kita tempah baju batik hari Khamis ni. Main lagi malam tadi pilih baju apa nak pakai tak selesai. Bukan, maksud pakaian yang cantik adalah akhlak yang baik. Dan yang keempatnya, pelita yang menerangi, maksudnya ilmu pengetahuan yang tinggi. Semuanya ada sentuh tentang akhlak dan juga adab. Imam Malik ada seorang anak murid
Namanya Abdullah bin Qasim. Abdullah bin Qasim ni mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Bayangkan, 20 tahun, 18 tahun belajar adab saja. So, sebab tadi semuanya tadi mengamalkan nilai-nilai adab yang tinggi. Tanda-tanda orang yang baik, datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Siapakah orang itu? Saya ulang balik. Kalau tak perasan siapa orangnya, saya ulang balik. Tanda-tanda orang yang baik ada 4. Pertama, datangnya disambut, baliknya diiring. Siapa orang tu? Bila tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut, beliau dilahirkan, beliau merupakan macam tu, disebut-sebut namanya. Siapa orang? Cuba fikir. Saya tak cakap saya, tetapi betul tak? Datangnya disambut. Kalau kita buat majlis keramaian, kita buat majlis hari lahir, kita buat doa selamat, kita panggil kawan-kawan datang parti ke, datang jamuan rumah kita, bukan semua orang yang kita sambut bawa masuk dalam. Melainkan yang betul-betul baik kita, datanglah masuk, kita pegang tangannya bawa dia masuk. Maknanya baik orang tu. Baliknya kita hantar sampai kereta. Tadi Cik Doni, pengetua pagi tadi, dia hantar seseorang sampai ke kereta. Siapakah orang itu? Tanyalah dia. Tak ingat dah berapa kali salam lah. Dekat tempat makan salam, nak naik kereta salam lagi. Siapakah orang itu? Baik orang tu. Tak, maksudnya itulah. Kita hantar sampai long. Bukan semua orang kita hantar. Ada orang tu, okey, elok-elok jalan. Macam tu je. Tapi kalau hantar sampai kereta, maknanya baik. Tak ada ditanya-tanya. Sampai mana dah? Pukul berapa dah? Orang dah ramai dah ni. Kat mana dah? Kat mana? Ditanya. Bila dia disebut-sebut, biodata dia semua disebut. Saya tak cakap saya. Contoh. Betul. Adab dan akhlak. Semua orang tak masuk dalam dewan. Selagi Samsul debat tak masuk. Standby. Adab. Nampak tak? Adabnya standby dah. Air minuman tak standby. Saya harap tu saya punyalah. Ada dah airnya, cawannya, ada standby. Ni nampak? Kalau ikut adab betul-betul, cawan ni pun ada rahsia. Cawan mesti ada alas. Makna kan? Tak, saya tak cakap ni okey. Ni contoh lain kali. Cawan siap adabnya dengan alas. Nampak tak? Jauh-jauh datang, takkan air kosong. Contoh adab. Air minuman jual. Tak apalah, itu je yang boleh bagikan. Nampak macam mana? Contoh. Tak adalah, tak saya bagi gambaran. Tu sebabnya kalau betul tak orang tua-tua dulu kalau bagi, jangan bagi cawan yang tak ada alas, mesti kena ada alas. Nampak tak? Lepas tu jangan bagi air saja, ada makanannya. Tak, contoh tak, untuk ceramah janganlah. Kapal pula nak ceramah kan. Contoh. Nampak? Kemudian jangan terus atas pentas, saya kena tunggu. Adabnya kena tunggu. MC dia sebut kan, maka tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Macam tu dia sebut kan. Dengan ini majlis mempersilakan Syamsul Debat untuk menyampaikan ceramah pada ini yang bertajuk Mendidik Anak Zaman Now. Baru saya boleh naik. Takkan saya berdiri atas pentasnya tunggu. Cepatlah. Cepat-cepat. Takkan macam tu. Nampak tak? Adab. Nampak? Orang tak jemput masuk, jangan masuk. Orang tak suruh keluar, jangan keluar dulu. Tengok adabnya. Lagi satu, kalau adab datang dengan ceramah, penuhkan tempat duduk depan. Ni ramai yang penuhkan tempat duduk belakang dulu, terutamanya yang lelaki. Kenapa? Contoh, tapi ni dah penuh tak apa. Tadi.
Dari segi adab. Nampak Adab dan akhlak. Ada seorang zaman Nabi, sahabat Nabi yang juga merupakan saudara Nabi, sepupu Nabi, nama dia Imam Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni dia belajar ilmu dengan Nabi, tetapi tak sempat ketika Nabi meninggal dunia, wafat, umur dia 13 tahun. Tapi dia mengabdikan diri dengan ilmu, adabnya dia belajar dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dia belajar ilmu sahabat-sahabat Nabi, adab cukup dijaga. Contohnya, bila nak pergi rumah guru, selagi guru dia tak keluar rumah, dia tunggu dekat luar, dia tak akan panggil sebab dia takut ganggu guru dia sedang berehat. Tengok. Macam tu. Kalau kita pergi rumah orang, kita bagi salam 3 kali, kita panggil 3 kali, tak keluar, baliklah. Itu adab dia. Lainlah kalau jarak pintu pagar dengan rumahnya 1 kilometer. Kena tekan loceng. Tekan loceng 3-4 kali, dia tak keluar, balik. Kalaupun kita nampak ada slipernya di rumah, sudahlah, aku tahu kau ada kat dalam, kasut kau ada kat luar ni, tak boleh. Kalaupun kita panggil, Assalamualaikum, kita bagi salam, salam, kita panggil tuan rumah, kawan kita duduk dekat pintu tu, buat tak tahu je, kita tak berhak kecil hati dari segi adabnya, sebab tu rumah dia ada hak nak bagi kita masuk ke tak nak bagi kita masuk. Kau tak bagi aku masuk, siap kau. Marah. Lepas 2-3 minggu kita jumpa dia lagi, dia kata, aku minta maaf, hari tu aku tak bagi kau masuk dalam rumah aku. Kenapa? Tak apalah, okey, faham, mesti ada hal ni. Itulah, aku bergumpal dengan isteri aku. Aku takut kalau aku ajak kau masuk dengan kau bergumpal sekali gitu. Jadi baru kita faham. Kita tak tahu masalah orang dalam rumah, kita tak tahu macam mana. Lagi satu, kalau pergi rumah orang, adabnya kalau bagi salam jangan menghadap pintu, kena ke tepi sikit. Sebab bila tuan rumah buka pintu, sekejap tutup. Rupa-rupanya dekat dalam, baju dalam dekat tingkap, dekat seluar tu bawah, seluar dalam pun ada dekat lantai. Lepas tu macam-macam, lepas tu bersepah tak sempat kemas. Itu adalah aib tuan rumah. Kena tahu tau. Yang isteri pula tengah tidur dengan berkemban, rambut kembang, pakai baju binatang, baju kaftan, baju kelawar. Orang Mekah panggil baju apa tu? Baju lebar. Baju apa? Seba. Kelebar. Oh, kelebar. Pakai baju kelebar. Kan dia bersayap tu. Lepas tu cari habitat. Kejap ruang tamu, kejap dapur. Lepas tu ketiak tak cover lah tu. Betul. Orang lelaki pun dekat rumah, mana pakai baju batik, jangan tipu lah. Orang lelaki kat rumah, kain, sarung, gulung tanpa protection. Baju pun tak pakai. Macam tu. Tapi lelaki bagus, sebab lelaki walau macam mana besar ke badan dia, dia ambil gambar ikhlas. Mari kita bergambar, Ustaz. Macam tu dia bergambar. Orang perempuan tersengit. Ada gemuk aje lah, banyak cerita lah. Kan lelaki senangnya apa lah. Puas hati. Iya, orang perempuan tersengit. Lepas tu ajak, sinilah rapat sikit, cover. Nampak kepala je. Tak habis-habis menyampah aku. Iya. Jadi berbalik pada soal adab ni perkara yang mustahil. Kalau kita didik anak kita dengan nilai adab, mungkin kurang masalah. Maka nak didik anak, kata Saidina Ali, kata Saidina Umar, boleh jadi tak anak-anak ini derhaka? Sebab pernah satu ketika seorang ayah bawa anak jumpa dengan Saidina Umar. Wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ini derhaka. Saya percaya pada yang bukan Islam pun percaya tentang konsep anak derhaka ni. Anak yang melawan ayah, melawan ibu, dia tak akan selamat hidup.
Macam tu jugalah Islam lebih-lebih lagi menekankan tentang adab kepada kedua ibu bapa. Jadi dia pesanlah, Sayyidina Umar pun tegur, jangan derhaka, nanti masuk neraka, ni salah, berdosa dan sebagainya. Tiba-tiba dengan tak semena-mena anak tu tanya, ada tak keadaan yang mana ayah juga boleh dianggap derhaka? Dia kata ada 3 keadaan ayah dianggap derhaka. Pertama, kegagalan memberi nama yang baik-baik. Bagilah nama yang baik-baik, yang ada maksud. Kalau dalam Islam adalah macam yang bukan Islam pun ada nama-nama yang baik kan. Tapi itulah bagi nama yang baik. Ini kadang-kadang, yalah kalau dalam Islam bagi nama paling baik hari ke-7 selepas kelahiran. Bagi nama yang baik-baik. Daftar nama yang baik-baik. Ini nama belum lahir dah ada nama dah. Dalam perut dah ada nama anak kita. Kita combinekan nama kita berdua. Nama abang Yahya, nama saya Mahani. Nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun, bukan nama Melayu tahu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan bagi nama yang baik-baik. Maka budak ni kata apa? Kalau macam tu wahai Umar, ayah aku derhaka kerana memberi aku nama, maksudnya dalam bahasa Arab, maksudnya kalau terjemah bahasa Melayu, kumbang hitam. Kawan-kawan semua mentertawakan dia. Kedua, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik untuk anak-anak, itu juga derhaka bapa. Maknanya didik isteri jadi isteri yang baik untuk anak kita. Faham? Seorang isteri yang baik, dia tidak menengking-nengking. Isteri yang baik tak ada. Kadang-kadang dekat sini semua nampak sopan aja kat dia. Ustaz Samsul depan, adik rumah boleh. Balik rumah, buka tudung, kembang, baju binatang, loudspeaker, pergi mandi. Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara dia. Kadang-kadang dia marah tu tak tahu lah. Pergi mandi. Dia bangun pagi, kadang orang perempuan maklumlah bangun pagi awal. Dan dulu kan masa PKP ingat tak? PDPR dulu. Orang perempuan dah bangun. Mula suruh bangun, tak dengar. Bangun, tak dengar. Dekat dalam bilik tu yang seorang tu dah jadi jenazah dah, tak bangun. Suaminya tidur je. Sudahnya bila tengok anak tak bangun, mak pun mula loudspeaker, pergi mandi. Bangun tengah-tengah hari, membuta je kerja. Jenazah tadi bangun. Dia marah aku ke ni? Dia rasa dia yang kena marah. Itu cerita dia. Sebab kena kerjasama. Suami isteri kena kerjasama. Dia tak boleh suami kata ni kerja kamu di rumah kamu yang kena didik anak. Tak betul. Didik sama-sama. Derhaka kalau kita gagal didik isteri kita jadi isteri yang baik dan jadi ibu yang baik. Ibu dan isteri yang baik nak keluar rumah minta izin suami. Abang, saya nak pergi tengok ceramah Samsul Debat sekejap. Tak boleh. Jangan, duduk rumah aja. Dengar cakap suami. Ini sound boleh. Pahal. Kenapa tak boleh? Cakap sikit. Baik, tak payah tanya macam tu. Dan yang ketiga, kegagalan memberikan didikan Al-Quran pada anak-anak. Maksudnya dalam arti kata ni, memberi pendidikan pada anak itu juga adalah merupakan asas nak beritahu ayah tu derhaka ataupun tidak. Kita sebagai ibu bapa mungkin tak boleh nak ajar anak-anak kita, maka kita hantar ke sekolah yang baik. Salah satunya sekolah menengah SMK 3 Rivers. Well, tak main lah SMK 3 Sungai. Apa cer? Come on man, 3 Rivers. Okay? Sungai apa? Sungai apa? Sungai tadi Batang Mukah lagi. Sungai Koyang apa? Sungai Oya. Satu lagi? Balingian. Oh. Bukan nama makanan ke Balingian? Bukan nama tempat lah. Saya dah ceramah lah sampai Berkenu. Saya dah sampai Terbedu semua. Saya dah pernah pergi dah. Saya pernah ceramah di Matu Daro.
Saya sampai kat sana, first time dalam hidup saya tengok signboard, awas di sini ada buaya. Tapi naik ferry tu tengok mana buaya. Sepupu saya tanya, mana buaya tak nampak pun. Kau tolak kau ke bawah, kau tahulah ada ke tak buaya. Itu kan. Tapi betul lah, dulu saya ingat masa zaman, masa jalan Pen Borneo tengah dibuat, belum siap lagi, saya naik jalan darat daripada Kuching ke Seriaman. Jalan belum siap, berzikir sampai sana. Ya Allah, ya Allah, nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 4 jam perjalanan, bulan puasa. Sampai dekat sana, kau tahu dia hidangkan apa untuk Samsul Debat? Obor-obor. Saya tak biasa makan obor-obor. Saya makan sikit je. Lepas tu dia bagi pula bubur pedas Sarawak. Sampai isyak tak jumpa pedas. Saya makan sikit aja. Ustaz, sikit je makan. Saya buka puasa memang tak makan banyak. Kenapalah kau bagi aku obor-obor? Kemudian balik, sempena sambutan Hari Guru, saya rasa ada yang pergi kot ni, kan? Balik daripada Seriaman tu terus balik, singgah sampai di Mi Kolok Mangkuk Merah. Di Pasar Satuk tu, dekat Astaka, saya balun 3 mangkuk. Buka puasa jamak dengan sahur pukul 2 pagi. Saya memang makanan favourite saya mi kolok dan laksa Sarawak. Saja saya sebut dengan jelas. Sebab pagi tadi dah nasi lemak. Kalau kau ulang nasi lemak, terus terang saya cakap semenanjung pun banyak. Saja je bagi tahu, manalah tahu kan? Lepas ni kan ada jamuan, mana tahu. Kalau kita nampak di kalangan VIP kejap lagi ada telefon, menu apa dia ni kan, maknanya ada harapan. Ada harapan. Saya tak minta dua-dua, salah satu pun tak apa. Aduh, harga dah JK makanan. Mati lawi, mana nak cari ni? Ada saja je. Tapi biasanya kalau saya cakap dapat. Adab. Jangan nampak kita nak sangat. Ni caranya adab, cara minta. Kalau ada, tak ada tak apa. Tengok, bertambah rasa bersalah VIP nampak. Dah ada telefon dah. Nampak telefon dah nampak. Allahu Akbar. Tak adalah, saya gurau je. Tak dapat 2-3 mangkuk. Okey, balik semula pada cerita tadi. Maknanya dalam mendidik anak tadi, 3 perkara tadi boleh dianggap derhaka. Jadi macam mana cara kita nak didik anak? Orang nak tanya saya, macam mana didik anak? Hari ni tuan-tuan dan puan sekalian, kes-kes yang berlaku di luar sana sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kita tengok kes pembunuhan, kan? Baru-baru ni ada kes seorang remaja bunuh kekasih dia. Bukan kekasih, dia bunuh seorang kawan perempuan dia yang mengandung 4 bulan. Belah perut, keluarkan janin, buang dalam parit, kemudian dia bakar perempuan ini. Esok pagi dia datang lagi bawa petrol, dia siram petrol, dia bakar lagi. Dan untuk pengetahuan semua, lelaki yang membakar ni adalah merupakan lulusan pelajar sekolah menengah agama. Mana silap dia? Nampak tak? Lelaki ni rupanya tu bukan girlfriend dia. Itu adalah skandal dia. Dia ada girlfriend lain, yang perempuan tu pun ada boyfriend lain. Kemudian ada isu yang ditangkap seorang lelaki menjadi pelanggan, dia mencari pelanggan. Dia menjadi kupu-kupu malam, kupu-kupu yang tak berapa perempuan. Saya pergi makan hari tu dekat KK.
Yang sambut okey, tiba-tiba yang menghidang udang, sotong. Kenapa suara dia macam tu? Lepas tu yang datang pula, yang kira, tolong kira, nak panggil kakak pun tak boleh, tolong kira je. Tolong kira, bibirnya dah injection. Kesian tengok. Berapa ramai anak-anak muda kita pergi sampai ke sempadan Thailand, pergi ke Thailand, kemudian operation, buat dada, buang senapang. Buang tu lah. Kau tanya senapang apa? Itulah alat sulit lelaki, faham? Tu senapang lah tu. Dan untuk pengetahuan semua, bukan semua yang buang senapang survive. Ramai, beribu-ribu orang mati waktu operation sebab buang tu pendarahan tak berhenti. Akhirnya bukan tanam, dibakar beramai-ramai bersama dengan, sebab dah tanda tangan perakuan, tak ada tindakan-tindakan lanjut boleh diambil. Sampai sudah orang tak tahu dia mati ke hidup ke, orang tak tahu. Tu belum cerita dekat satu hospital kerajaan, seorang ibu dan seorang anak melahirkan anak. Ibu dan anak perempuannya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkan, mak pergi kelab malam, bawa anak sekali, layan lelaki, bawa lelaki tu balik, mabuk-mabuk, lelaki tu rasa dua-dua sekali. Tuhan tunjukkan dua-dua mengandung dan dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama. Bayangkan baby yang lahir tu tak pening ke? Kita ni siapa? Kita ni adik-beradik ke, anak buah bapa saudara? Betul. Itu berlaku. Yang saya kata tadi, yang tak berapa perempuan tadi ditangkap menjadi kupu-kupu malam yang tak cukup sifat perempuan ni, yang dah operate sana operate sini ni. Dia melayan, bila tanya dia pelanggan pertamanya ketika dia usia 14 tahun, dan pelanggan pertamanya adalah guru sekolah dia. Benda ni berlaku. Tu sebabnya kita cakap, apa masalah? Maka sampailah kepada masanya untuk kita melihat bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak kita. Sebab Prophet Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya. Maknanya tak salah kalau kita nak didik anak kita dengan teknologi, tetapi dengan kawalan. Masalahnya hari ini kita bagi kebebasan pada anak-anak kita. Bagi kebebasan pada anak-anak kita. Maka Saidina Umar kata, kalau nak didik anak ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, 7 tahun pertama. Daripada lahir sampai 7 tahun. Dalam perut tu pun dah didik dah sebenarnya. Didik ni cakap benda-benda yang baik dengan perut. Kan ibu selalu cakap, baby jangan nakal-nakal, baby macam tu dia cakap kan. Sebab tu didikan awal sebenarnya. Tu sebab kalau nak baca buku, buat latihan matematik waktu pregnant. Waktu pregnant buat latihan banyak-banyak. Siapa yang banyak amalkan ni? Orang Yahudi, Jews. Sebab dia belajar pada mana? Dia belajar daripada Quran. Didik anak daripada dalam perut lagi. Buat latihan, baca buku. Jangan baca gosip. Bila baca gosip, anak keluar je, Mama tahu tak siapa tu la ilaha illallah? Siapa? Sebab emaknya mengajarnya gosip daripada dalam perut lagi. Ayahnya menjerit-jerit, anak pun menjerit-jerit sebab dengar daripada dalam perut. Hati-hati. Ya, didik anak daripada awal. 7 tahun pertama layan anak macam mana? 7 tahun pertama layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. Apa susah? Kedai RM2 banyak. Kedai RM2.30 Iko RM2.30. Pergi dekat kedai DIY ada barang-barang murah. 7 tahun pertama sahaja layan seperti raja.
Tapi 7 tahun pertama pun tengok apa benda keperluan sesuai dengan umur dia. Lepas 7 tahun, masuk 7 tahun kedua, 8 sampai 14 tahun, layan anak seperti hamba. Bagi dia tugas, bagi dia kerja, suruh dia tolong mamanya berniaga, suruh tolong ayahnya cuci, buang sampah, basuh pinggan sendiri. Saya sendiri kena basuh pinggan sendiri. Kepantangan arwah abah saya. Dia cakap, berapa ramai orang gaji dalam rumah? Dia kata, basuh pinggan sendiri. Sampai sekarang saya dah terbiasa. Nampaknya pinggan dalam sinki bukan hanya pinggan saya, dengan pinggan lain pun saya cuci. Sekadar rumah saya sahaja. Kalau Tuan Doni ajak pergi rumah ni, basuhlah sendiri dalam sinki tu. Tak, maksudnya saya dah terbiasa. Sebab saya tak boleh tengok, saya akan cuci. Saya kalau nampak isteri saya cuci pinggan pun, saya kata pegang tak, dah masuklah, saya sambung. Seronok tak orang perempuan dapat suami macam tu? Seronok tak? Seronok. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari, dia akan rasa seronok sangat. Bayangkanlah basuh pinggan dengan pakai baju batik warna biru, warna nemtek bahrun. Contoh. Contoh. Seronok tak? Seronok. Basuh pinggan. Ajar anak cuci baju sendiri, gosok baju sendiri, ajar. Saya pun tuan-tuan, saya gosok baju saya sendiri. Saya tak berikan isteri saya gosok baju saya. Sebab jangan kau suruh aku gosok baju kau. Orang perempuan lah baju dia pelik-pelik, ada span lah, ada inilah, itulah. Orang lelaki ni senang je baju dia. Gosok baju saya, yang simple-simple, gosok sendiri. Betul? Jangan susahkan isteri untuk benda-benda yang kita boleh buat sendiri. Maknanya ajar disiplin daripada kecil. Basuh, cuci, buang sampah, buat kerja. Bila jadi hamba, bukan semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Sebab masa sampai 15 tahun, 15 tahun ni saat yang kritikal. Masalahnya banyak kes di Semenanjung, di Sabah Sarawak pun sama, di kawasan pedalaman. Kadang-kadang ibu ayah dah sanggup belikan motosikal untuk anak walaupun lesen tak ada lagi. Beli handphone yang mahal-mahal. Kan? Jadi anak dah terbiasa senang, anak tak biasa susah. Masa itulah bibit-bibit awal anak menjadi tidak beradab. Selepas 14 tahun, masuk je peringkat ketiga, 15 tahun ke atas, layanlah anak seperti sahabat. Berkawan dengan anak. Bah, ingat nak pergi tengok wayang lah. Cerita apa? Cerita Shah Rukh Khan yang baru tu. Apa tajuk cerita tu? Dungki. Jom, abah pergi sekali. Pergilah tengok sekali. Lepas tu kan? Iya. Anak boleh cerita. Ya, tadi kan nampak ada makwa tu cantik ya. Ya ke? Lawa sangat ke? Lawa, jangan kuat-kuat sangat. Mak dengar. Nampak? Dia berkawan dengan ayah dia. Anak perempuan sambil racik bawang, potong bawang. Tong. Mama, tadi kan dekat sekolah ada orang tu dia bagi surat. Surat apa? Dia kata dia suka dekat Along. Suka macam mana? Entahlah, dia kata nak mati lah, dah demam-demam dah, sakit tenak nak mati sangat dah. Habis Along jangan, Along tak nak lah, Along nak belajar lagi. Nanti esok Along cakap lah dengan dia. Esok nak cakap, kau jangan kacau kau lagi, jangan macam tu, cakap lah baik-baik. Cakap kita belajar dulu, kawan-kawan. Kalau ada jodoh, adalah. Yelah, esok Along cakap lah macam tu dekat dia. Handsome ke budaknya? Boleh lah. Nampak? Macam tu kawan. Jadi semua perkara dia akan share dengan ibu dan bapa dia sebagai kawan. Yang ni yang kita kena ada. Kalau kita tak jaga benda ni, tu sebabnya kita akan merosakkan anak kita tanpa kita sedar. Perlukah mendidik anak zaman now seperti zaman old? Perlu ke didik zaman anak-anak sekarang ni dengan cara orang dulu? Tak sama.
Kita boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Contoh, dulu kita dah biasa kena rotan, sesuai ke rotan anak kita. Tengok dulu kita kena sebat, tak tahulah kalau dulu dah ada talian tali teledera tu, dah ramai dah mak ayah ke dalam dulu. Sebab dulu kena sebat bukannya sikit-sikit, tali pinggang semua kena besi pun ada. Ada yang paling sabit tu, tu. Betul dulu. Tapi semua jadi baik. Hari ni kena berdiri depan pimpinan pun, petang tu bapaknya datang bawa peguam. Bodoh punya mak bapak. Semua susah. Cikgu disiplin, pegang rotan aja boleh, rotan tak boleh. Macam-macam pantang larang. Sekarang susah. Dulu kena rotan, zam, bengkak, sorok, tak tunjuk, tak cerita dengan mak ayah, takut ada dividen kat rumah. Ada dividen, rotan tambahan dapat. Apa kau kena sebat tadi? Mesin kau tu. Kena lagi, zam, dapat lagi. Betul tak dulu? Dulu, anak-anak dulu lagi pula, apa benda tak buat, mandi sungai. Lepas sekolah mandi sungai. Orang sini hebat-hebat semua. Semua berparut. Pernah kena gigit buaya semua. Kami kat Semenanjung mandi sungai, apa benda ada? Biar awak je. Ni buaya, relax, ada peluk buaya tu. Yalah, orang sini kan. Orang sini dia dah biasa susah. Betul tak? Tu sebabnya budak sekarang tak sama. Budak sekarang handphone aja dalam kepala dia. Kena kawal. Jangan biarkan. Dan anak-anak kita kadang-kadang, kalau kita tengok, zaman dulu ketika membesar berkembang, kitanya tak seperti budak sekarang. Akses kepada teknologi tak seperti zaman sekarang. Sekarang orang hebat. Maklumat di hujung jari. Dia search, dia boleh search nama kita. Dia boleh tengok rekod sekolah mak ayah dia. Mak ayah dia dulu sekolah di mana. Result matematik maknya tak ada sebab maknya tak datang waktu ambil periksa tu. Contoh kan. Duit poket pun tak sama. Dulu dengan sekarang tak sama. Dulu duit belanja berapa? Menangis-nangis nak dapat 10 sen, 20 sen. Dulu satulah saya muda lagi, ni ramai yang lebih berusia daripada saya. Masa saya dulu makan nasi lemak dapat lagi 20 sen. Tahun sebelum tu 15, lepas tu dah naik mak. Nasi lemak dah 20 sen dulu. Sekarang nasi lemak pun RM1.50, RM2. Kosong. Macam nasi lemak pagi tadi, lagi mahal. Ada ikan masin, ada ikan bilis, sambalnya pun sedap. Bayangkanlah kalau ada laksa Sarawak petang ni. Contoh. Kan? Ni contoh. Dapat mesej? Tak dapat. Mana tak ada harapan lah saya, tak apalah. Jadi banyak proses kita lalui untuk mendapatkan apa kita. Dulu nak, kita kena usaha sendiri. Diam-diam kumpul duit kalau nak beli sesuatu. Nak beli kasut bola ke apa, kumpul duit diam-diam tanpa mak tahu. Bila mak ayah tanya, mana dapat kasut ni? Pinjam kawan punya, kita cakap. Macam tu sekali. Dulu mak kita nak kumpul, nak beli duit, nak beli apa? Nak beli periuk cap buaya. Cap buaya. Periuk cap buaya tu mak dulu dapatlah 50-40 ringgit. Dulu kumpul duit sikit, RM1, RM5, cukup beli, lepas tu sorok bawah katil. Orang dulu macam tu. Periuk semua bawah katil, tak tahu kenapa. Nampak tak? Orang dulu, sekarang semua boleh shopping. Kecek shopping. Sekejap berbunyi telefon dia. Semua beli online, betul tak? Sekarang kita berusaha, tapi yang sekarang banyak online, di hujung jari saja. Tetapi apa yang penting, ya, pribadi yang cerdas dan bijaksana. Kita perlu membentuk akhlak dan juga adab di dalam diri anak-anak kita. Jangan menjaga atau risau jika anak kita bersikap tidak sopan, kerana bila anak terlalu akrab dengan orang tua, jangan risau. Anak kalau rapat dengan orang tua, dia akan tahu jaga adab. Rapat dengan orang tua. Sebab bila dia sayang mak ayah dia, dia rapat dengan mak ayah dia, maka dia anggap orang lain yang lebih tua juga macam ayah dia, macam ibu dia. Sebab penting, apa-apa pun kita kena lihat daripada aspek adab dan akhlak. Sebab kalau adab ni tidak ada,
maka susahlah. Contoh saya kata tadi kan, saya duduk dengan Tuan Doni, duduk dengan Tuan Baharun ni, duduk dekat kedai makan laksa Sarawak tadi. Tiba-tiba lalu anak dara tumpang lalu Tuan Haji, Abang Haji, dia kata. Kita pun anak siapa tu. Tapi bayangkan kami tengah duduk ni, kami duduk berlima ni tiba-tiba lalu satu kereta besar, tin. Dia keluar pada kereta, weh, katanya, rumah Haji Baharun mana? Yang dia tanya tu Haji Baharun. Apa jawapan Haji Baharun? Tak tahulah, pergilah tanya orang lain. Sebab tak layak penghormatan untuk orang yang tidak beradab seperti itu. Betul, tu sebabnya kalau kita pergi meminang anak dara orang, kena ada adabnya. Datang rumah orang jangan masuk tu. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kena ada adab. Boleh saya masuk? Silakan. Dia jemput masuk, baru masuk. Bila dah masuk, tak ada terus terang. Jangan, kalau tak biasa pantun, jangan pantun. Hajat kami ni datang dari jauh, dari Semenanjung, nak memetik bunga di taman. Ada taman ke rumah kita? Dia tak faham. Taklah maksud ni. Kerana yang paling bahaya sekali, nak memetik bunga yang dah lama tak disunting dalam rumah ni. Maksudnya nak sulung, tapi ibunya yang berlari ke dapur. Ibunya sudah lama menjanda. Jadi dia ingat dia. Tak sangka. Nampak tak? Salah faham. Tapi adab itulah, saya ni itulah datang ni nak meminang, nak menjadikan anak tuan ni yang bernama, sebut namanya, untuk anak saya, untuk dijodohkan. Ada dia beritahu hari tu. Tetapi kalau nak menolak, dia bukan cakap minta maaf lah, saya tak berminat. Bukan macam tu. Dari segi adabnya tak kena. Minta maaf, minta tolong anak tu suluh muka dia dulu. Bukan macam tu. Tapi kadang-kadang jawapan orang dulu-dulu itulah, bukannya apa, anak saya ni masak nasi pun mentah lagi. Ikan bilis okey dah gorengnya, tapi nasi lemaknya tak berapa menjadi. Laksa Sarawak pun rasa rempah aja. Contoh. Tapi usaha dah dibuat. Okey. Alhamdulillah. Jadi berapa lama agaknya masa diperlukan sebelum sampai? Berapa? 10 minit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi adab, kalau makanan hampir siap, makruh ceramah lama-lama. Tak adalah gurau. Jadi maknanya bila anak buat salah, berikan nasihat. Ini tak, anak salah kita menangkan salah. Contohnya kadang-kadang ada orang beritahu, kalau ada orang jiran-jiran beritahu kita, ni nak beritahu sikit ni, tadi saya nampak anak abang dia main dekat belakang bus stop tu, dia tak pergi sekolah. Ada setengah ayah yang ego. Macam ni lah, saya tak kacau anak abang, abang jangan kacau anak saya. Dia cakap macam tu. Sedangkan kalau ada orang tegur pasal anak kita, syukurlah, sebab kita dapat tahu benda ni buat kat belakang kita. Maka kita mungkin boleh memperbetulkan dia. Kadang-kadang anak balik rumah, bodoh, cikgu tu bodoh. Kenapa? Mak dia tanya. Tadi cikgu dia tanya soalan, lepas tu tak boleh jawab. Lepas tu cikgu suruh berdiri tak kursi. Macam ni cikgu. Maknya dia suruh berdiri atas kursi. Ada dua kaedah yang salah. Pertama, dia menangkan anak. Jaga dia. Berani dia suruh anak aku berdiri atas kursi. Salah. Itu salah satu cara rosakkan anak. Ataupun kedua, dia berlumba dengan anak dia. Berdiri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Dia salah pula. Mak dia berlawan pula. Tengok siapa lagi teruk. Oh, tak boleh.
Dalam cerita ni ada sekali tu ayahnya dengar, bodoh-bodoh tak baik cakap macam tu. Kenapa ni? Cikgu tu lah bodoh. Nanti dulu tak baik cakap cikgu macam tu. Ni cuba cerita dengan ayah. Apa cerita tadi cikgu tanya satu soalan. Nah, lepas tu semua orang diam. Okey, lepas tu cikgu tanyalah yang seorang tu tak boleh jawab. Okey, lepas tu bila seorang tak boleh jawab, semua orang kena berdiri. Bodoh cikgu tu. Jangan. Sekarang ayah nak tanya, cikgu dah suruh baca belum benda yang cikgu tanya tu? Cikgu ada suruh baca tak? Ada. Bila cikgu suruh baca? 2 minggu lepas. Habis sekarang Along baca tak? Bacalah sikit. Kalau soalan tu tanya dekat Along boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seorang-seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain. Dia tengok kenapa. Tapi mesejnya sampai tak? Sampai. Nampak tak? Jangan menangkan anak untuk benda-benda yang tak sepatutnya. Itu memang salah dia. Selang 2-3 minggu waktu makan malam, ayahnya tanya, cikgu dah suruh baca apa-apa tak? Dah baca dah, kata. Makna pengajarannya, kita jangan menangkan anak secara sembrono. Jangan menangkan anak secara membuta-tuli. Tengok ada perkara. Contohlah dulu kan, saya pernah jadi pengiring satu pasukan debat. Saya jadi pengiring satu pasukan debat, bertanding dekat satu pasukan. Saya pengiring, masa tu saya dah bersara lah daripada dunia debat. Saya jadi jurulatih, saya jadi pengiring. Kemudian penganjur yang pasukan yang saya iring ni adalah pasukan jemputan aja. Pasukan yang dijemput untuk bertanding. Kemudian bila dia bertanding, saya tengok keputusan tu, saya tak puas hati. Saya tak puas hati dengan keputusan tu, maka saya mempertikaikan. Sebab saya rasa saya dah menang banyak pertandingan, saya dah menang banyak pertandingan debat dan pidato. Saya rasa saya bagus, saya dah ada top rank best speaker Malaysia. Saya rasa saya boleh tegur. Saya kata, ni keputusan ni tak betul. Macam mana pula dia boleh macam ni? Saya pertikaikan. Masa tu pengurus pasukan ketua pasukan pengurus ni ada beritahu saya, pensyarah tu cakap dengan saya, Syamsul, tak apalah, biarlah, tak apa, kalah pun tak apa. Mana boleh? Prinsip keadilan perlu ditegakkan. Wah, saya kata macam tu. Saya berbam sampai merah muka hakim tu. Saya ajar dia cara pemakahan, teknikal, tengok ini, tengok ni, tengok ni, tengok ni, tengok ni, saya cakap. Tetapi cara saya tu mungkin pada saya betul. Tetapi kaedah tu menyebabkan mungkin ada hakim terguris hati. Saya hanya sebagai pengiring pasukan, jurulatih. Dan kesannya pasukan ni kalah. Apa yang berlaku pada tahun depan tu, pasukan tu tak dijemput lagi untuk pertandingan tu. Masa tu saya cakap, barulah saya sedar, tak sepatutnya saya cakap macam tu. Nampak tak? Sebab apa pun adab, kalau nak tegur pun biar dengan cara yang paling nipis dan berlapik sebenarnya. Pada ketika itu bukan saya ikutkan darah muda saya. Mana boleh macam tu, mana boleh macam ni. Yang saya tegur tu pula semua pensyarah-pensyarah. Tetapi tahun depan tu dipanggil saya untuk jadi ketua hakim, tapi perasaan dia tak sama. Saya jadi ketua hakim tapi perasaannya tak sama. Sebab barulah saya sedar sebenarnya bukan semua perkara kita boleh ikut hati dan perasaan kita. Ni contoh ni cerita betul saya bawa ni. Jadi saya kata bukan semua perkara. Macam tu juga dengan anak kita, kadang-kadang dia ikut darah panas dia kan. Kadang kita tengok kenapa lah orang tua ni boleh sabar. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik kesabaran tu. Macam tu juga dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak ni kena sabar banyak-banyak. Setiap anak ragam dia tak sama. Anak paling sensitif anak nombor berapa? Anak paling sensitif anak nombor berapa? Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Ramai yang tak tahu. Sebab anak sulung, dia mengharapkan orang dengar cakap dia. Tapi sekali tak dengar cakap dia, dia kecil hati. Nampak macam dia tabah sangat. Nak dengar, ni pandangan Along. Nak dengar. Tak nak dengar tak apa, cuba tak dengar, kecil hati. Itu anak sulung, termasuklah yang bercakap ni. Saya ni masuk kategori anak sulung. Dan kadang-kadang nampak mak ayah ni nampak lelaki macam tegas, tapi dia paling cepat sekali terasa hati. Cepat sangat hatinya tercari luka. Orang perempuan nampak je lembut, tapi hatinya keras.
Tak percaya, semua orang cuba buka, tengok tapak tangan masing-masing. Semua tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan, bukan tengok saya. Tengok tapak tangan. Semua, lelaki, perempuan, semua tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Ni kita nak buat test. Sekejap. Tengok tapak tangan. Jangan, macam mana anak-anak tak ikut perangai? Sibuk tengok tangan orang. Buat apa? Saya belum pergi arah ni. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok. Jangan tengok kawan ni. Tengok tapak tangan sendiri. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Dah tutup. Turun. Jangan bagi orang tengok. Dah, sudah. Tadi ramai betul orang perempuan hatinya keras. Ramai betul juga lelaki yang nampak garang tapi hatinya ada taman. Bila tengok tangan, saya suruh tengok kuku. Zurap, harimau. Ini hati dia keras. Baru tahu Tadi ada lelaki tengok tapak tangan, tengok kuku. Halah. Tadi. Iya, maknanya hatinya sensitif, lembut. Itu sebab kita tengok orang lelaki dia mungkin dia tak ni lah. Lelaki dia tak ni tetapi dia cepat terasa. Jom bang keluar. Tak apalah, kau keluar lah. Aku duduk rumah aja. Mengajuk lah tu. Dia senang mengajuk. Cepat terasa hati. Betul tak? Ada orang macam tu. Nak didik anak kalau dalam Islam tapi pada bukan Islam nak cuba, bolehlah cuba. Antaranya kita semayang tu kita doakan nama dia, sebut nama dia. Satu. Yang kedua, kalau kita basuh beras ikut arah tawaf pada Islam. Yang bukan Islam, cubalah basuh beras tu sebut nama dia. Ikut arah tawaf. Kan? Ikut arah tawaf maknanya lawan jam. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Senang je doa dia. Lembutkan, ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku ini seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Jangan tertinggal. Itu untuk anak. Untuk anak mak mertua saya tak pernah cuba lagi. Kau lembutkanlah hati laki aku, ya Allah, seperti mana Kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi jangan tertinggal perkataan hati. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Hati dah tak ada. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Cukup 40 hari suami makan, balik tangannya patah. Assalamualaikum. Kacau. Jangan salah doa. Jangan salah doa. Faham? Anak saya faham lah. Contoh. Jadi tengok tu. Kemudian hindari paksaan. Berikan pilihan. Anak zaman sekarang cenderung lebih keras kepala kerana generasi seorang anak mewarisi kecerdasan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hindari sifat memaksa kerana secara mental anak-anak zaman sekarang lebih mudah down, apalagi anak yang kurang bersosial. Langkah yang baik, beri anak pilihan dan bagi sebab dan akibat atas pilihan mereka. Contoh tanya, anak ayah rasa-rasa nak sambung belajar besok, nak sambung belajar apa? Cuba cakap dengan dia. Ayah nak. Dah terbalik dah cakap. Ayah nak. Mana ni Lasar Sarawak ni kena cepat sampai. Ayah nak anak-anak ayah jadi doktor semua. Anak-anak macam mana pula jadi doktor? Sebab kadang anak tak minat. Anak saya contoh ada kata, nak jadi apa? Nak jadi accountant. Okey, proceed. Go on. Okey je. Abah support. Nak jadi peguam, okey. Nak jadi YouTuber, saya kata nak jadi YouTuber boleh, tapi kena ada ilmu. Belajar dulu. Pilih nak jadi apa. Kadang anak kita pilih nak kemahiran. Okey, tak apa. Dia minat kemahiran, buat. Dia nak wiring, dia nak buat itu, buat. Dah semua jadi doktor, siapa nak jadi pesakit? Kan? Jadi makna boleh bagi pilihan pada mereka.
Arahkan anak juga bersosial di dunia nyata. Pastikan anak kita bercampur dengan masyarakat. Susah tahu anak kita kalau tak bercampur nanti. Jadi dia tak tahu nak bawa diri dia macam mana. Communication ni penting. Kadang-kadang anak kita, dia bagus, mungkin result dia bagus, tapi dia tak bersosial, dia tak campur orang. Jadi nak bercakap dengan orang dia jadi pelik, jadi awkward. Dia jadi pelik. Jadi budak ni kenapa? Cakap pun tak kerti, apa pun tak pandai. Dia rasa rendah diri dia sebab dia tak bercampur dengan orang. Pergi ke mana? Macam saya, pergi mana-mana pun saya okey. Umai. Semalam saya makan buah dabai. Saya makan buah dabai semalam. First time sebelum ni dengar buah dabai. Dapat makan buah dabai. Katanya bijinya pun boleh dimakan, ada khasiat tertentu. Dapat makan buah dabai. Mi kolok. Lasa sawah. Tak, kalau tidak, macam saya bawa mak saya dia tak boleh makan laksa Sarawak. Dia kata bau rempah kedai Cina, dia kata. Bau rempah kedai ubat Cina, dia kata macam itulah. Saya kata okey je. Saya kata kalau lah ubat Cina macam ni bau dia, saya makan. Hari-hari makan ubat Cina tu, saya kata. Ya, maknanya sendiri senang bawa. Kalau orang tak bawa ni, oh saya tak boleh lah, makan ni tak boleh lah, itu tak boleh lah. Orang macam ni susah kan? Susah gitu. Semua benda tak boleh makan, apa pun tak boleh. Bercampur boleh, saya boleh. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semua saya campur. Okey je. Kan? Sebab bersosial ni penting. Sebab nanti anak kita nak bawa di. Bayangkan anak kita hanya perlengkapkan dia jadi baik, jadi apa, tapi duduk kat rumah, bila keluar dia tak biasa bercampur dengan masyarakat, akhirnya jadi apa? Anak kita bercampur, jumpa kawan-kawan yang jahat, dia tahu, oh anak aku dia, aku kena ajar dia supaya dia kawan. Oh ni kawan ni, jangan main-main. Kawan ni sokok, oh aku tak nak sokok. Oh kawan aku ni macam ni, aku tak nak ni. Kan? Macam saya difaham kan? Mak ayah yang datang hari ni, yang mendaftar semua tak sokok. Semua dah macam ni. Betul. Itu sebab dia kata kita kena terapkan nilai-nilai ni. Dia bila bercampur, akhlak yang baik takkan ada nilai juga kalau dia hanya duduk bersendirian. Dia kena bercampur dengan masyarakat. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Jangankan hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang yang mati urus sendiri? Tak ada. Tak apa, besok pandailah dia mandi sendiri. Kan orang Islam kan kena mandikan jenazah. Bak sini gayung tu, lagi orang kampung, jangan main-main. Tak ada. Jadi jangan kita. So, buang perasaan-perasaan yang tak baik dalam hati, buang tamak, buang sombong, buang dengki, buang. Anak-anak orang pun anak kita juga, supaya anak kita dianggap sebagai anak dia orang juga. Bekerjasama. Jaga antara satu dengan yang lain. Nampak anak orang buat hal, jangan campurlah tu hal dia orang. Tak, kita kena tegur. Kita mula ubah sikap kita macam orang dulu-dulu. Anak orang pun anak kita, anak kita anak orang. Orang tegur anak kita, kita terima kasih banyak-banyak pada mereka supaya kita sempat memperbetulkan sikap dan akhlak anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun dalam mendidik anak-anak, macam saya kata tadi, pentingnya kita kena letakkan nilai akhlak dan adab dalam diri anak-anak kita. Kalau tak ada adab, susahlah. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Penting. Bila anak tu beradab, sopan santun, kita pun berkenan dengar. Kita dengar dia bercakap, seronok kita. Macam oral lah, cikgu yang jaga oral. Dengar dia cakap tertib, lembut, berkenan. Kadang dia jawab tu semua tak betul, tapi kita kesian, bagi maka kesian kat dia. Sebab dia adab jaga. Ni dah lah tak jaga adab, bodoh pula. Langsung fail. Dia cakap betul. Adab ni mustahab. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi apa-apa pun, ada apa-apa soalan nak tanya? Biasalah tu, kalau tanya je koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Faham. Sebab Laksa Sarawak. Okey, yang perempuan ada apa-apa nak tanya? Tak ada, terima kasih banyak. Yang lelaki, terima kasih banyak. Ini yang diharapkan.
dalam program pada hari ini.